Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita pada petang ni hingga sama-sama dapat kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pertama sekali suka saya ucapkan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana pada hari ini kita bertukar sedikit jadual kita. Kerana tengah hari tadi patutnya saya ada tetamu yang datang daripada jauh nak berjumpa. Jadi sebab tu saya anjakkan daripada selepas Zuhur ke selepas Asar. Jadi bila berpindah ke selepas Asar ni, ada yang dapat turut serta, ada yang tak dapat turut serta. Jadi kita teruskan juga, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama dengan kita pada petang ni boleh sama-sama mencapai mushaf, mengambil mushaf dan buka muka surat yang ke-596, insya-Allah. Masing-masing boleh buka mushaf, ambil mushaf yang kita selalu guna. Dan kita buka muka surat yang ke-596. Insya-Allah hari ini kita akan baca sama-sama surah Ad-Duha. Kita akan baca sama-sama surah Ad-Duha. Kemudian kita akan melihat sedikit hukum tajwid yang terdapat padanya, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah capai mushaf dan buka muka surat yang ke-596, saya alu-alukan kepada semua yang dah bersama-sama dengan kita pada petang ni. Terima kasih kerana tetap luangkan masa walaupun kita berubah waktu untuk hari ini saja. Insya-Allah esok kita akan teruskan seperti waktu biasa, iaitu pada jam 2 petang selepas Zuhur, insya-Allah, ya. Jadi terima kasih, saya alu-alukan kepada Puan Suhaila, Puan Samida, Tuan Iskandar, Tuan Muhammad Adib, Puan Khatijah, Puan Habsah, Puan Amna. Terima kasih. Puan Norima, Puan Siti Vani, yang bagi Datuk Maksirat Abu, alhamdulillah. Terima kasih bersama-sama dengan kita pada petang ni. Tuan Mahmud Zulfahmi, Iskandar, Mat Nur, Puan Mirna, Tuan Muhammad Tahir Vu, Puan Ramlah Ngah, Puan Norima, Puan Norma, alhamdulillah. Terima kasih semua yang dapat luangkan masa pada petang ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga pada Puan Zaliha yang dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Terima kasih Puan Sharifah Razia, Puan Zaitun daripada Kelang, alhamdulillah. Puan Rohani. InsyaAllah hari ini kita akan baca surah Ad-Duha, insyaAllah. Kita akan baca sama-sama surah Ad-Duha. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dah share dulu, kemudian boleh komen untuk saya alu-alukan semua, seperti Puan Syamsia, Puan Nur Zaini dan semua sekali yang dah bersama-sama, Puan Farza. Okey, kalau dah bersedia, kita akan baca sama-sama, insya-Allah, surah Ad-Duha.
Jadi macam biasa-biasa saya akan baca sebanyak 2 kali. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah boleh dengar. Manakala bacaan kedua saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah boleh baca sama-sama insya-Allah. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kan, walaupun kita berubah sedikit jadual kita, sama-sama dapat kita terus mempelajari Al-Quran, sama-sama dapat baca Al-Quran, sama-sama dapat mendengar bacaan Al-Quran, dan sama-sama dapat belajar ilmu tajwid. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya alu-alukan kepada semua yang dah bersama-sama dengan kita pada petang ni, antaranya Tuan Azhar, Ajihar, Puan Jamalia, Puan Azibah. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Azibah. Dan Puan Azibah pun untuk makluman semua, okey, saya ni terlupa nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab terus kita mulakan tadi berkaitan dengan buku tajwid, buku tajwid Al-Musawwar, tajwid Al-Musawwar yang saya promotekan minggu lepas kan. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak pada semua sekali. Sebab saya ingatkan kan, bila dia baru launching untuk cetakan yang kedua, banyaklah stok dia. Banyaklah stok dia kan, sebab dia baru launching, baru je seminggu. Yang saya announce minggu lepas tu baru 2 hari. Rupa-rupanya stok tak banyak. Jadi yang cepat saja yang dapat tempah, dan antaranya adalah Puan Azibah. Alhamdulillah, Puan Azibah dan Cikgu Nurul Ain, alhamdulillah dapat kan. Jadi pada saya ada lagi beberapa naskah saja ya. Saya ingatkan konon-konon dapatlah 20 ke 30 unit ke naskah kan daripada sahabat saya Ustaz Zamir. Rupa-rupanya
Ramai juga yang minta daripada dia, jadi dia dapat allocate untuk saya tu sikit saja, dalam 10 set saja. Jadi kalau siapa-siapa yang macam dah tahulah, kalau yang baru kali pertama menonton ni mungkin tak tahu kitab Tajuk Musawwar tu yang mana satu kan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau ada yang berminat, nanti boleh PM pada saya lah, insya-Allah nanti saya akan jawab insya-Allah. Okey, saya alu-alukan Puan Hasna, Puan Mahani, Puan Putri Lin, Puan Ramla. Okey, tak apa, Puan Ramla tak apa, minta maaf lah sebab hari ni kita bertukar sikit jadual kita. Alhamdulillah, Tuan Muhammad Aziz Samad, Puan Rifka, Puan Norima, Puan Farza, terima kasih. Surah Ad-Duha muka surat 596, Puan Hasna, Puan Ramla, Tuan Muhammad Syaril, Puan Julia, Puan Zaitun, Puan Sarina, Puan Mahani, Puan Ramla. Okey, silakan. Puan Azibah, Puan Amnah, Puan Anita, Puan Rifkah. Okey, alhamdulillah. Puan Jamila Ila, Puan Salma, Puan Habsa, Puan Hajah Halijah, ibu mertua saya, Pok Sudidi daripada Kelantan, masya-Allah. Alhamdulillah dapat buku hadis 40. Alhamdulillah ya. Okey. Dan Puan Norma, alhamdulillah. Puan Hasna dan Puan Zizali. Okey, jom tanpa melengahkan masa, jom saya tunjukkan beberapa hukum tajwid. Bukan tunjuklah, kita share sama-sama apa yang saya boleh kongsikan insya-Allah. Okey, baik. Untuk ayat pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wadduha. Okey, dia ada 3 perkara lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang saya nak share. Kerana surah Ad-Duha termasuk dalam kategori surah-surah lazim. Surah-surah lazim ni bererti kita selalu baca. Bila selalu baca, kenalah pastikan bacaan tu betul ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pertama, huruf Dad. Wadduha, wadduha. Pastikan kita sebutnya dengan betul, dengan makhraj dha, ad-dha, ad-dha, dan bukannya dengan makhraj dal, ad-da, bukan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wadduha, ha. Pastikan bila kita sebut ha tu nama dia yang biasa kita sebut ha pedas. Ha pedas. Ha tu daripada makhrajnya dari tengah-tengah halqi, tengah-tengah kerongkong kita, tengah-tengah halqi. Dia bukan ha, bukan wadduha, ha, tapi dia ha, wadduha. Okey, Dad dah sebut betul-betul, ha dah sebut betul-betul. Yang ketiga, apa lagi yang ada? Baik, yang ada adalah huruf mad di sini, huruf alif di sini. Bila ada huruf alif, maka kita kena baca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat. Kerana apa? Kan kita memang baca 2 harakat. Betul lah. Bila kita baca wadduha, wadduha, ha, ha. Okey. Pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada sesetengah orang kerana menganggap bahawa dia baris atas, jadi dia baca ringkas saja. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La. Satu harakat saja. Tak boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan wadduha, wadduha. Walaupun ya ha tu baris atas dah betul dah. Wadduha wal-laili idza saja, saja, sa satu harakat, ja satu harakat. Salah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi kena panjangkan sikit dengan kadar 2 harakat kan. Kalau ingat mungkin saya pernah sharekan tentang kalau baca Iqra, Iqra 2, bila kita nak bezakan di antara satu harakat dengan 2 harakat ada lenggoknya kan. Contohnya macam okey, dipanjangkan sedikit bacaan tu, sebutan tu. Bahkan bila dekat bawah tu dia ada na 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 na. Kita nak kena 2 harakat. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Salah. Walaupun bunyi macam sama je Ustaz. Tak. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La. Dua harakat. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu lagi yang saya nak share sebelum kita berpindah kepada ayat berikutnya. Okey, baik. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana ramai yang dah ikuti kelas tajwid saya, kelas tajwid ustaz-ustaz lain ataupun ustazah-ustazah yang lain kan. Saya nak tanya pada yang bijak pandai di luar sana. Pandai-pandai semua insya-Allah, semua pandai-pandai insya-Allah kan. Okey. Dekat sini kan kalau kita eja waw, alif, lam, dad, ha, lepas ha huruf apa? Yang ni, yang saya tunjuk ni. Sementara kita, sebab dia banyak, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat dalam surah Ad-Duha. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang sedang ikuti kelas kita pada hari ini kan. Kalau dibaca Wadduha, ha, yang last kali ni, yang berbentuk macam ya ni, apa nama dia? Okey. Terima kasih Puan Siti Bani, nama dia ya ke? Bukan, dia bukan ya. Apa nama dia? Sementara kita nak belajar, lepas ni kita akan ulang banyak kali kan. Jadi saya nak namanya dulu, lepas baru kita akan sambungkan. Okey. Terima kasih pada Puan Rohani pun sebut ya juga. Puan Siti Vani sebut mat asli, Puan Nurzaini sebut ya, Puan Minas sebut ya, Puan Zaitun sebut alif. Okey. Sekarang ni dah ada 2 jawapan. Ada yang kata ya, ada yang kata alif. So mana satu jawapan dia? Okey, alif ma, alif mad ke? Alif ke Ustaz? Okey, mad asli. Jadi, okey, kalau tanya hukum, memang hukumnya mad asli lah. Huruf alif sebab sebelumnya berbaris atas. Alif. Okey. Okey, kalau macam tu, dia ada 2 jawapan. Okey, kenapa 2 jawapan? Mungkin saya kata huruf selepas ha kan. Okey, jadi kalaulah yang kata yang lepas ha ni alif kecil ni, kalau siapa yang nampak ini, bila saya tanya yang ni ke? Ini alif. Betul lah kalau yang tu alif, yang kalau yang kecil tu memang alif lah. Jawapan dia alif lah. Tapi yang saya katakan ni, yang lepas ha ni, dia bentuk dia macam ya gitu. Macam ya. Okey. Sebenarnya dah ada orang yang jawab. Cuma saya nak saja macam nak lagging-laggingkan sikit sebab masih nak menunggu jawapan-jawapan tu. Okey. Okey, terima kasih pada semua yang jawab. Okey. Alif mad ya. Okey. Saya bagi tahu jawapan ya. Okey. Jawapannya adalah alif maqsurah. Alif maqsurah. Okey. Okey, kenapa saya macam sebut beria sangat siap alif maqsurah. Okey, sebab ejaan dia kalau nak tengoklah, kalau mungkin saya boleh like kejap. Antara alif apa maksudnya, macam ejaan yang tepat tu adalah macam yang Puan Azirah Bahari sebutkan. Puan Narimah, Puan Narimah, okey. Kemudian Puan Rashidah alif maqsurah. Kemudian mana Ajiha tadi? Ajiha pun alif maqsurah. Okey. Namanya alif maqsurah. Okey. Alif maqsurah tu apa? Alif maqsurah tu alif berbentuk ya. Alif yang berbentuk ya. Okey. Jadi terima kasih pada Puan Nurma, Puan Hayati. Okey. Alif maqa, kalau dieja lah. Kalau yang tuan-tuan abang dirahmati Allah tulis, boleh catat. Yang tak catat kena dengar betul-betul. Okey.
Apa dia? Alif. Alif tu ejaan dia alif lah. Alif, lam, fa. Okey, macam Puan Umi Kalsum tulis alif, boleh juga alif ataupun alif, alif, lam, fa, maqsurah, mim, qaf, sad, waw, ra, ta marbutah, ta bulat. Jadi namanya alif maqsurah. Alif yang berbentuk ya. Okey, alif yang berbentuk ya. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Ad-Duha yang kita pelajari pada malam ni, minta maaf bukan malam, pada petang ni ada 8 ayat yang diakhiri dengan alif maqsurah. Okey, jadi kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah kata, saya baru tahu hari ni namanya alif maqsurah. Saya ingatkan ya, saya ingatkan huruf lain ke kan? Maka tolong catat dan tolong sebut alif maqsurah, alif maqsurah. Okey, kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh tolong share. Mana tahu kawan-kawan kita yang lain pun tak tahu, kan? Jadi tolong share kepada sahabat-sahabat kita, manalah tahu mereka pun dengar, oh itulah alif maqsurah. Saya akan ulang balik insya-Allah pada setiap ayat yang kita baca. Baik. Untuk alif maqsurah pada kalimah-kalimah ini, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa. Semua yang jawab terima kasih. Sebab kita baru tahu, ada orang tak tahu. Ada orang menyangka dia ya, ada menyangka dia alif, ada yang kata alif maqsurah. Maka yang jawapan yang betul adalah alif maqsurah. Sama-sama kita belajar. Terima kasih pada Tuan Amirul Azam. Tertinggal pula huruf waw. Dia maqsurah. Mim, qaf, sad, waw, ra, ta marbutah. Alif dah betul dah. Alhamdulillah. Okey. Alif maqsurah adalah alif berbentuk ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang biasalah kan, kadang-kadang saya nak share, nak cerita-cerita pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak kongsi surah, kan macam ni. Maka okey, Puan Norimah, alif maqsurah, alif kecil berbentuk ya, bukan? Dia memang yang bentuk ya tu. Yang alif kecil tu alif kecil. Yang alif kecil itu alif kecil. Yang ya tu dia yang berbentuk ya tu adalah alif maqsurah. Okey. Terima kasih pada Tuan Hafiz Syafi'i, Puan Raja Nur, Raja Kamil. Okey. Baik, macam ni saya nak cerita. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini general ya. Ini general. Bukan semua tempat. Tapi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bila ada kalimah-kalimah yang diakhiri dengan alif maqsurah, kalau orang yang belajar qiraat, macam kita keluar sikit lah topik kita kan, walaupun kita belajar tajwid saja, tapi kita nak belajar qiraat juga kan. Okey, sambil-sambil lah kita sembang-sembang pasal ilmu qiraat kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kalimah yang seperti ini akan dibaca dengan 3 cara bacaan. 3 cara bacaan. Yang pertama, nama dia fathah. Fathah macam bacaan kita lah. Wadduha, ha, wadduha. Manakala bacaan yang kedua pula adalah bacaan imalah. Imalah ni dia bunyi seperti A, J, K, kan? Wadduhi, wadduhi, he, wadduhi. Okey, manakala yang ketiga namanya adalah taqlil. Taqlil tu bunyi macam mana? Wadduha, wadduha. Okey. Jadi kalau orang yang belajar qiraat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia akan baca macam ni lah untuk mempraktiskan bunyi-bunyi yang ada dalam surah ini. Bacaan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wadduha, wadduhi. Okey, macam tu. Wallaili idza saja. Okey. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila sampai pada ayat yang ketiga ataupun kedua, wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Itu nama dia imalah. Okey. Terima kasih pada Puan Hayati yang share. Pertama fathah betul. Yang kedua imalah tu betul. Manakala yang ketiga bukan takrir, tapi taqlil. Taqlil. Ta, qaf, lam, ya, lam. Okey. Okey. Terima kasih pada Puan Jamilah Ila. Kalau lah nak buat catatan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kan, kata ya ke. Contohlah kata ya ke. Ya ke bunyi dia macam tu kan, contoh kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bolehlah tak dekat YouTube Ad-Duha, surah Ad-Duha, kemudian tulis kalau nak dengar yang taklil wad-duha kan, ha tu kan. Okey, tulis warsh. Warsh. Boleh eja W-A-R-S-Y ataupun S-H. Okey. Itu yang pertamalah. Untuk imalah, kalau nak dengar bacaan wadduhi, wadduhi kan, boleh tekan surah Ad-Duha Khalaf. K-H-A-L-A-F. Okey. Tapi kalau nak lebih, macam kalau ikutkan yang lebih tepat lah, yang lebih tepat, sebenarnya boleh keluarkan sebab YouTube ataupun Google dia dah pandai kan, dia dah tahu apa yang kita nak cari sebenarnya. Okey. Jadi boleh tekan surah Ad-Duha riwayat Warsh, surah Ad-Duha riwayat Khalaf. Khalaf. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kan, itu baru dia punya yang mukadimah tu je. Nanti bila sampai dekat walal akhiratu, tu jangan terperanjatlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Untuk warsh akan dibaca bukan kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi untuk warsh jangan terperanjat pula. Konon-konon kita nak tengok yang wadduha saja. Tiba-tiba kita dengar Imam Warsh ataupun riwayat Warsh baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Manakala yang khalaf pula kita dengar dia baca, kita baca dengan baik-baik, kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau Imam Khalaf ataupun riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, dia akan baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, jadi macam itulah tuan-tuan bang dirahmati Allah, kerana dalam bacaan Khalaf dia ada saktah-saktah. Okey, dia ada saktah-saktah ya. Baik, tak apalah tuan-tuan bang dirahmati Allah, saya share dulu sebab takut kata pelik sangat bacaan ni. Kan. Padahal yang kita nak tengok tu yang wadduha, wadduhi, wadduha. Tiba-tiba dengar pula yang walal akhiratu, jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu Warsh. Untuk Khalaf walal akhiratu khairul laka minal ula. Macam tu kan. Peliknya. Okey, macam itulah tuan-tuan bang dirahmati Allah. Baik. Okey, jom kita tengok ayat kedua. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza. Za, pastikan kita keluarkan sedikit daripada lidah kita. Idza. Za, zi, zu. Zan, zin, zun. Azza. Izza. Uzza. Okey, macam tu. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, wal-laili idza saja. Saya selalu ingatkan anak-anak murid saya lah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Saya selalu ingatkan mereka bila baca Quran ni kena rajin. Kena rajin apa? Rajin baca pun satu. Yes. Rajin baca Al-Quran, yes. Kena rajin baca Quran.
Yang kedua, rajin menggerak-gerakkan lidah kita. Janganlah kita bila malas kan kita baca walaili iza salah. Iza salah. Sebab dia zal. Iza. Walaupun orang kata ustaz samanya bunyi dia. Iza ke iza ke macam tak beza pun. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kita pastikanlah bahawa kita sebut tu betul-betul ya, dengan menggerakkan lidah kita. Samalah juga dengan ain, ha kan. Pastikan kita membunyikan dengan betul, dengan makhraj yang betul. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita waqaf walaili idza saja, ya kalimah saja diakhiri dengan alif maqsurah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dekat sini ada alif. Okey, jap saya kena komen sekejap. Walaili idza saja, pastikan ja 2 harakat. Okey, terima kasih pada Puan Farina. Okey, ada 3 kaedah bacaan surah Ad-Duha. Pada ayat pertama, kita cerita ayat pertama saja ya. Wad-Duha. Pertama fathah, bukan warsh. Fathah tu untuk kebanyakan imam-imam qiraat. Okey, manakala imalah untuk Imam Khalaf, untuk Imam Khalad dan juga untuk Imam Al-Kisai. Manakala taqlil itu untuk warsh. Okey, taqlil untuk warsh. Okey, terima kasih Ustaz Nasrul Fatah daripada Pekanbaru, Indonesia. Ahlan wa sahlan ya. Puan Farina Nuriani ya. Betul, rajin gerakkan mulut. Jangan malas, jangan macam sod ke dot ke kan, ataupun ain ha, kita macam tak nak sebut betul-betul. Kita macam nak, contohlah kan, kita baca Al-Fatihah ni hati-hatilah ya. Jangan baca sod kita baca sin je, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta semuanya hamzah salah. Yang hamzah an hamzah, ain, an'amta alaihim ain. Jadi kena gerakkanlah, tak bolehlah kita macam malas kan. Pakai baca sin ni, huruf sin saja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdal pula. Tak boleh tuan-tuan dirahmati Allah, tak boleh macam malas-malas nak gerakkan lidah. Kena rajin gerakkan dan sebut setiap huruf itu dengan makhrajnya. Okey. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a ain ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala dibaca la 2 harakat, di hujungnya ada alif maqsurah. Okey, ada alif maqsurah. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey. Walal pastikan tuan-tuan bang dirahmati Allah, ada hamzah di sini kan, diikuti dengan alif. Dia berbeza tuan-tuan bang dirahmati Allah. Ada hamzah atas alif. Kalau hamzah atas alif, dibaca 1 harakat saja. Tapi kalau hamzah ni di tengah-tengah antara lam dan alif, jadi hamzah dibaca dengan kadar 2 harakat. Walal bukan walal akhirah, tak, walal dibaca 2 harakat. Walal akhiratu khairul. Okey, ra baridu di depan. Tanwin tu apa? Tanwin tu baridu di depan. Minta maaf, tanwin tu baridu di atas, baridu di bawah, baridu di depan. Okey, tanwin berjumpa dengan huruf lam.
hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham maksudnya masuk. Khai bukan baca, kalau ikutkan ra baridu di depan run, bunyi nun tu run. Tapi bila mana tanwin jumpa dengan huruf lam dibaca khairul, rul. Maksud dah huruf lam tu nama dia idgham. Bila gunnah, bila berarti dengan tiada, gunnah dengung, dengan tiada dengung, masuk saja, tiada dengung. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey. Jadi kat sini tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hamzah di atas alif. Kemudian berjumpa dengan waw kan. Jadi waw sebelumnya bari depan, hukum dia mad asli. Minal ula, ataupun boleh juga dikatakan mad badal. Okey. La ada alif kecil dan ada alif maksurah. Jadi dibaca dengan kadar 2 harakat. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih pada Puan Farina kan. Tak apa, mungkin tersilap tadi, tak apa. Terima kasih pada Puan Farina sebab sharing kan. Jadi orang lain pun tahu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Norima, Mak Badal ya. Puan Laram. Okey, Mat Badal. Okey, terima kasih. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'ti ain yu'ti, jangan yu'ti. Jangan baca wala sawfa yu'ti walaupun bunyi dekat-dekat sama tapi tak. Kalau kita mati dengan hamzah salah lah sebab dia ain. Okey. Ti dia bukan ti, dia bukan ta tapi dia ta. Yu'tika rabbuka fatar ra tebal. Kerana ra mati sebelumnya bari atas ra tebal. Fatarda da. Okey. Jadi ayat ini diakhiri dengan alif maksurah, ada alif, jadi dibaca dengan kadar 2 harakat. Fatarda da. Okey. Untuk Puan Nur Zaini, okey. Untuk Puan Wan, hari ni saja yang kita mula kelas pukul 5 tadi. Atau kita elankan pukul 4.30 lah. Konon-kononnya asar awal, jadi kita mula pun awal. Rupanya asar pun habis dalam pukul 4.40 tadi. Set up dapat mula pukul 5. Tapi esok insya-Allah kita macam biasa, kita akan start pukul 2 petang insya-Allah. Pukul 2 petang. Okey. Baik. Okey. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau ada yang tahu saya nak tanya kan. Okey, cuba tengok kan kat sini ada tanda alif kecil saja. Wadduha wal-laili idza saja. Alif kecil saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alif kecil saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alif kecil saja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada alif kecil dan ada tanda mad. Adakah kita akan baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Baca panjang. Kalau tanya kenapa baca panjang? Dia kata ni kan ada tanda mad, ni kenalah baca panjang. Okey. Siapa boleh tolong jawab kenapa kat tempat-tempat lain dekat alif atas alif maksurah tu alif kecil je, kenapa kat sini ada alif kecil dan ada tanda mad? Boleh tolong jawabkan? Kenapa pada kalimah fatarda da tu ada alif dan alif maksurah tapi ada pula tanda mad padanya? Kenapa ada tanda mad ni? Tanda yang macam orang kata macam ombak, macam pedang, macam misai. Kenapa ada? Okey, terima kasih pada Puan Haryani. Kalau sambung baru, tapi betul-betul batu kot mungkin dia auto spelling kot, auto correct kan. Baru baca panjang, betul. Terima kasih pada Puan Haryani, pada Puan Jamilah Ila. Alhamdulillah, semua pandai masya-Allah.
Okey. Okey. Okey, kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sambung kasih pada Tuan Abdul Halim, kalau sambung dibaca panjang. Okey, Puan Rozana, sebab ada huruf hamzah di depan. Di depan tu maksudnya apa? Pada ayat berikutnya kan? Okey, betul. Bertemu hamzah, ada hamzah lepas tu suara hilang. Okey. Okey, testing ada? Ada kan? Okey. Betul. Jadi jawab semua, jawab tu kasih alhamdulillah. Kalau wasal, kalau sambung, masya-Allah kan. Kalau ada yang baru kata macam wasal tu apa? Wasal tu kalau kita sambung bacaan ataupun kita teruskan bacaan kita. Okey, baik. Jadi kalau kat sini ada alif kan. Alif adalah huruf mat. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya. Singkatannya awi. Kalau satu lagi alif, ya, waw. Singkatan dia ayu. Kan? Ini alif. Alif berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Fatarda satu kalimah, alam kalimah berikutnya. Jadi hukumnya menjadi mad jaiz munfasil, dibaca dengan kadar 4 harakat. Terima kasih pada Ummi Kalsum ya. Tapi kalau ketika kita wakaf dia jadi 2 harakat saja. Kan? Kalau kita wakaf dia macam ni cuba dengar betul-betul tuan-tuan bang dirahmati Allah. Kalau kita wakaf dibaca macam mana? Wakaf tu apa? Wakaf tu berhenti. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Okey, macam tu. Tapi kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kita wasal, kita sambung, bacaan dia jadi macam ni. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey. Okey. Terima kasih. Puan Zaini bila wakaf baca 2 harakat. Kalau kita baca wasal, wasal baca terus tak stop. Okey, panjang. Terima kasih. Mad jaiz munfasil kalau wasal. Betul. Tuan Amirul Azam ya, Puan Mirna. Okey. Masya-Allah, pandai-pandai semua, masya-Allah. Okey. Kita terus ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, betul Puan Norma, kalau wasal bertemu huruf hamzah jadilah mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harakat. Wasal dibaca 4 harakat. Terima kasih pada Puan Hasnah. Okey. Alam ya, mim mati berjumpa dengan huruf ya, hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi. Cara bacaannya baca dengan jelas, izhar, jelas. Tak perlu dengungkan bacaan. Okey. Dan tanda dia ada tanda mati di atas mim mati. Alam yajidka yajidka. Okey. Yajidka ada huruf dal yang mati. Ada apa-apa hukum ke? Ada, iaitu qala. Okey. Soalan dia, qala ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Apa dia? Ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. Singkatan dia apa? Baju, da, qa, ta. Ataupun satu lagi, ba, jim, dal, ta, qaf. Singkatan dia baju di toko. Toko buku. Pustaka buku toko tu macam kedai lah, emporium macam tu kan, supermarket. Okey. Jadi qalqalah ada berapa? Okey, terima kasih pada Puan Lam. Pantulan ataupun lantunan. Okey, pantulan ataupun lantunan. Okey, qalqalah ada berapa? Ada 3. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra dan ada qalqalah akbar. Sebut sama-sama tuan-tuan abang dirahmati Allah. Pertama qalqalah sughra. Kedua qalqalah kubra. Okey, yang ketiga qalqalah akbar. Okey. Saya tergelak ni sebab Puan Suhaila dia sebut apa? Dia kata baju dah kotor, baju den dah kotor. Baju den dah kotor tu nanti 2 kali dal. Baju, bajim, den, dal. Dah, dal.
kotor. Jadi 2 kali dal-dal. Boleh lah juga kan. Okey. Terima kasih pada Umi Kalsum Puan Rohani. Saya tak jawab lagi. Tapi dah beritahu jawapan. Terima kasih kan. Namanya qalqalah sughra. Kenapa? Kerana huruf qalqalah tu ba jim dal. Ni dal. Alam yajid dal tu mati dan dia di tengah-tengah bacaan kita ya. Alam yajidka masih dalam bacaan kan. Jadi itu qalqalah sughra. Jadi pantulan dia ataupun lantunan dia tu sedikit sajalah. Nak berbanding dengan qalqalah kubra ataupun akbar. Alam yajidka yatima fa'awa yatima ma. Kenapa macam tu? Okey, kerana tanwin berjumpa dengan huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki. Pandai, masya-Allah Puan Minah kata kita pandai semua ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih kalau keluar sebab berada dalam tengah kalimah dan juga kita katakan di tengah-tengah bacaan kita. Sebab ada saja qalqalah sughra. Contoh macam mana? Contohnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid yang tu di akhir kalimah. Tapi masih lagi kita tengah dalam bacaan kita. Masih wasal, masih baca. Okey, terima kasih. Pada yang komen, masya-Allah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian ada tanwin yang tidak selari. Puan Jamilah berkata, tanwin tak selari berjumpa dengan huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki kan. Kalau ada orang kata ada selari ada tak selari ke? Ada, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau bari dua yang selari itu untuk izhar halqi. Manakala kalau yang tidak selari itu dia ada 3 kebarangkalian. Sama ada idgham bila gunnah atau idgham ma'al gunnah ataupun ikhfa hakiki. Kita kena tahulah huruf-hurufnya. Jadi mana-mana tanwin berjumpa huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Dan kita tanda dia dekat sini kita dapati ada tanwin yang tidak selari. Fa'awa, hamzah berjumpa dengan alif, hukumnya mad badal. Waw alif, alif maksurah ni kita baca dengan kadar 2 harakat mad asli. Kena kita tengok ayat berikutnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey, dal. Kenapa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana ada huruf mad, huruf alif ni. Huruf alif ni berjumpa pula dengan sabdu. Dengan sabdu. Okey. Okey, ada Tuan Anas Syari bertanya, Ustaz lagu apa Ustaz baca? Jiharkah. Jiharkah. Okey. Wa wajadaka dhallan fahada. Dhal. Okey, dhallan fahada. Okey. Kat sini kan daripada dot ada alif dan alif tu lepas alif jumpa dengan huruf yang bersabdu. Namanya mad lazim kalimi musaqqal. Terima kasih pada Tuan Azhar. Terima kasih pada Puan Lam. Terima kasih pada Puan Farina yang cerita tentang qalqalah. Boleh baca ya? Boleh baca. Okey. Mad lazim musaqqal. Ada 2. Kalau orang sebut mad lazim kalimi musaqqal ataupun mad lazim musaqqal kalimi, dua-dua betul. Okey, sama ada nak sebut mad lazim kalimi dulu baru musaqqal ataupun mad lazim musaqqal dulu baru kalimi, dua-dua pun boleh. Jadi bila mad lazim ni kita akan baca dengan kadar 6 harakat. Masya-Allah. Wa wajadaka kenapa dah tu? Kerana tanwin, sekali lagi tanwin. Nampak tak, tanwin ni tak selari. Tanwin tu apa? Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Tanwin berjumpa dengan huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki.
dibaca dengan dengung. Ya. Tanda dia tanwin itu tidak selari. Manakala pada hujung ayat ini fahada, macam biasalah ada alif maqsurah. Alif maqsurah. Okey. Okey. Okey, okey. Kemudian kita tengok ayat ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka kenapa macam panjang? Kerana ada huruf alif. Huruf alif ni huruf apa? Huruf mad kan? Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya. Ni alif ni berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah ke dua kalimah ni? Satu kalimah. Ailan, satu kalimah. Jadi kalau alif berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, hukum ni apa? Hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca dengan kadar 4 harakat. Okey. Wa wajadaka ila fa'aghna. Sekali lagi, tanwin berjumpa dengan huruf fa. Tanwin berjumpa dengan huruf fa, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, tanda dia tanwin itu tidak selari. Okey. Jom. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Okey, ayat berikutnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa kenapa tu? Kerana di situ ada mim yang bersabdu. Hukum dia apa? Wajibul gunnah. Mim yang bersabdu hukum dia wajibul gunnah. Cuba terjemahkan wajibul gunnah tu apa? Wajibul tu wajib lah. Gunnah tu apa? Gunnah tu dengung. Maksudnya wajib dengungkan bacaan. Dengan kadar berapa harakat? 2 harakat saja. Fa ammal yatima fala taqhar. Fala taqhar. Kenapa ada qa tu? Kenapa ada qa? Fala taqhar. Fala taqhar. Kerana huruf qaf itu adalah huruf qalqalah. Ya ke? Ya ke qaf tu huruf qalqalah? Baju daqa qa ta qa 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 qa. Okey. Baju di ta qa qa. Betul lah qaf qaf. Ba jim dal qaf ta. Ba jim dal ta qaf. Qaf. Fala taqhar. Dan oleh kerana dia di tengah-tengah bacaan kita, namanya qalqalah sughra, qalqalah kecil, dan lantunannya perlahan berbanding dengan qalqalah kubra dan akbar. Baik. Ayat ke-10 dan habis dah kelas kita ni, masya-Allah. Sikit je lagi 5 minit insya-Allah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kenapa? Kerana ada mim yang bersabdu. Mim yang bersabdu apa hukum dia? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajib tu wajib. Mesti gunnah tu dengung. Mesti dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Okey. Terima kasih pada Puan Nurul Ain Tai Abdullah ataupun Cikgu Nurul Ain, ya. Dan Cikgu Nur Ain pun dah dapat, ya. Dah dapat tu maksudnya dah sampailah sahabat saya Ustaz Zamir, yang merupakan penterjemah kepada tajwid musawwar tu, dah hantar kepada Puan Nurul Ain Tai, dan boleh bagi komen sikit. Nanti kalau sempat saya baca ke. Puan Azibah pun sama, kalau nak share kan apa apa pandangan terhadap buku tu, okey. Wa amma tu wajibul gunnah dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Wa amma sa'ila kenapa baca sa'ila? Kenapa baca panjang? Kerana huruf alif. Huruf alif tu huruf apa? Huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya, awi. Alif, ya, waw, ayu. Kan? Alif berjumpa dengan hamzah
dalam satu kalimah ke? Ya, satu kalimah. As-sa'ilah, satu kalimah. Jadi hukum dia mad wajib muttasil dibaca dengan kadar 4 harakat. Dibaca dengan kadar 4 harakat. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar, nun mati berjumpa dengan huruf ha, hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Okey, nun mati berjumpa dengan ha. Okey. Okey. Fala tanhar, nun mati berjumpa dengan huruf ha, hukumnya izhar halqi, dan dibaca dengan jelas. Tanhar, tak dengungkan bacaan. Kemudian tanda dia nun mati, ada tanda mati. Jadi senang sajalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau jumpa dalam Quran nun mati ada tanda mati ataupun nampak nun yang ada tanda mati, itu izhar. Itu izhar halqi, ya. Nah, satu lagi tu adalah izhar mutlak. Yang tu kita cerita kemudian insya-Allah. Fala tanhar, har. Dan kita ketika mana matikan huruf ra ni dibaca dengan tebal. Tanhar, har. Fala tanhar. Dan ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma, sekali lagi mim yang bersabdu wajibul gunnah, dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Wa amma bi ni', pastikan ain. Bi ni', bukan bi ni', bukan bi ni'mati rabbika fahaddith. Fahaddith. Bila tha, fahaddith, dith, tha kena keluarkan sedikit lidah kita. Fahaddith, bukan fahaddis. Dis salah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Atha, tha, thi, thu, than, thin, thun. Atha, itha, utha. Okey. Okey, jadi kena keluarkan sedikit lidah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, ada soalan daripada, okey, so ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey, saya bacakan sedikit soalan. Ada Puan Rozan yang tanya, Ustaz, salah ke hukum ikhfa, hukum idgham ma'al gunnah jika dipanggil wajibal gunnah juga sebab bacaan berdengung juga? Secara asasnya, kalau literally kita kata wajib dengung, wajiblah dengung kat situ, tak salah lah. Tetapi kalau daripada sudut nama, istilah hukum tajuk jadi salah. Sebab apa? Sebab nama istilah wajibul gunnah itu hanya digunakan untuk nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu sahaja. Dan itu pun sekiranya mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu bukan pada awal kalimah. Maksudnya dia berada pada tengah-tengah kalimah, huruf kedua ke, ketiga ke, keempat ke, dan di hujung kalimah saja. Adapun huruf mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu pada awal kalimah itu bukanlah wajibul gunnah. Boleh jadi dia idgham ma'al gunnah ataupun idgham mithlain, macam tu, ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang tu saya dah jelaskan macam mana kita nak kenal pasti mim yang bersabdu. Kalau kita jumpa satu-satu mim bersabdu tu, ini wajibul gunnah ke, ini idgham mithlain. Kalau kita jumpa nun yang bersabdu ke, yang bersabdu, ini wajibul gunnah ke, ini idgham ma'al gunnah, macam tu. Jadi senang saja nak bezakan. Untuk wajibul gunnah, kalau adalah, okay, contohlah 3 kalimat, dalam satu kalimah tu ada 3 huruf lah. Saya buat macam ni, senang kan? Ni saya senang kan? Okay, ada 3 huruf kan? Macam kataba. Okay, kataba. Ja'ala, 3 huruf kan? Okay, kalau huruf pertama tu nun yang bersabdu atau mim yang bersabdu, maka dia bukan wajibul gunnah. Dia adalah sama idgham ma'al gunnah ataupun idgham mithlain. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu tu pada huruf yang kedua,
ya di tengah-tengah kalimah ataupun hujung kalimah, ataupun kalau ada empat huruf yang tak kisahlah huruf yang kedua ke ketiga ke empat ke lima, macam itulah. Yang penting dia bukan yang pertama, maka itu adalah wajibul gunnah. Tu secara basicnya lah. Okey. Oh, Puan Azibah belum dapat lagi buku at-tajwid. Maksudnya dah beli sajalah. Okey. Betul Tuan Azhar, mim berada di tengah-tengah tu wajibul gunnah. Okey. Puan Rohani, Ustaz boleh tak tolong bacakan 1-2 ayat dengan Tarannum Bayati? Tak boleh. Tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Okey, sebab saya tak pandai Tarannum. Okey, saya tak pandai Tarannum. Okey, itulah sebabnya. Okey, Puan Nurul Ain Tai Abdullah, review buku At-Tajwid Al-Musawwar sangat terperinci, gambar-gambar yang berwarna yang sangat membantu dalam memahami makhraj huruf-huruf, kualiti kertas yang sangat memuaskan, ada QR code yang boleh kita scan untuk lihat simulasi. Masya Allah. Tu yang saya lupa nak bagi tahu pada tuan-tuan abang dirahmati Allah. Hebatnya buku tu, dia ada QR code. Dia ada QR code, kita scan, dia akan tunjuk pula cara bacaannya. Masya Allah. Jadi itulah yang mungkin saya boleh kongsikan sikit-sikit ya, pada petang ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jam dah pukul 6 petang dah ya. Apa lagi? Okey, jadi terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah, yang silap, yang tersasul tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang salah silap boleh tolong betulkan saya supaya kita boleh sampaikan yang betul-betul saja. Dan wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan Ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ya, mereka yang menjadi ahlul Quran, ahli Al-Quran itu, mereka adalah golongan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan sebelum saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr, berkaitan dengan buku tu, sama ada beli ataupun tak, nanti saya akan uploadkan dalam Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz, dan boleh tengok dekat sana. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh kalau yang berminat untuk dapatkannya boleh PM kat situ lah. Boleh PM kat situ, insya-Allah nanti admin mungkin akan, insya-Allah akan tolong replykan, insya-Allah ya. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan sebelum tu, malam ni kepada semua yang berkelapangan, boleh sama-sama kita belajar hadis yang pertama daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Selepas maghrib, insya-Allah kita buat siaran langsung secara live daripada Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk yang bertanya kepada saya tentang harga buku tu, harga buku saja adalah RM175. RM175. Kemudian harga pos adalah RM20. Jadi semuanya adalah sebanyak RM195. Tapi kalau yang kat Melaka tu, datanglah kat Masjid Al-Azim, saya boleh bagi by hand saja. Jadi jimatlah RM20 tu kan. Okay, jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa terima kasih pada Abang Jeff yang membuat rakaman kita pada petang ni. Terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kita ya. Saya sambung sikit lagi. Okey, pada Tuan Muhammad Jamalia, saya nak beli kitab Hadis 40. Kalau yang mengikuti kelas kita dengan amanah lah, maksudnya saya memikul amanah untuk menghadiahkan buku kitab Hadis 40 secara percuma. Bahkan kita akan post pun secara percuma juga. Sebab itu adalah amanah yang orang bagi pada kita, duit, dan kita dah belikan kitab. Jadi kita akan bagi kepada semua yang belajar bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Okey. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insya-Allah jam 2 petang.